Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membincangkan satu tajuk iaitu isu buli cyber di Malaysia serta hubungannya dengan etika bersosial dalam peradaban Malaysia dan peradaban luar. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang dan nama saya adalah Muhammad Adli bin Anwar. Dan kumpulan kami juga akan membincangkan beberapa isi iaitu yang pertama, hubungan etika dan agama dalam kehidupan sosial, dan yang kedua, penghayatan nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah menengah masa kini, dan yang ketiga, meneroka ciri dan faktor buli cyber dalam kalangan remaja di Malaysia, dan yang keempat, mengkaji jenayah cyberbuli yang menyumbang dalam peningkatan gejala sosial dalam masyarakat. Yang kelima, kesan atau keburukan, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan menerangkan apakah itu cyberbuli. Cyberbuli adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, teks iaitu SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Cyberbuli satu kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat. Insiden sebenarnya kejadian buli cyber tidak diketahui kerana ramai mangsa buli cyber tidak tampil untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, cyberbuli melibatkan kegunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyokong tingkah laku sikap sengaja bermusuh oleh seseorang individu atau kumpulan yang berniat untuk menggugut orang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah itu etika. Etika diperoleh daripada perkataan Greek iaitu ethos yang berbawa maksud, sifat, sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika juga dapat dibahagikan kepada dua, iaitu etika sosial dan etika individu. Sekarang, saya akan menerangkan apakah itu etika sosial dan etika individu. Etika sosial memberi penekanan kepada tanggungjawab perilaku dan sikap individu sebagai masyarakat. Manakala, etika individu pula bermaksud perangai, akhlak atau tingkah laku yang baik dan buruk seseorang dalam menjalani rutin hariannya. Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan keadilan merupakan analisis konsep-konsep etika, dan konsep ini dijustifikasikan sebagai pertimbangan iaitu pernyataan atau dakwaan yang boleh dilibatkan daripada konsep-konsep tersebut. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, bukannya amalan. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan tanzil Tuhan atau wahyu Tuhan terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Etika berbeza dengan agama. Itu sahaja daripada saya. Sekarang, saya akan menyerahkan kepada saudara saya iaitu Muhammad Nabil Imran yang akan menerangkan isu yang pertama iaitu hubungan etika dan agama dalam kehidupan sosial. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nabil Imran bin Muhammad Rafiq dari grup 1. So, saya akan membentangkan serba sedikit tentang hubungan etika dan agama dalam kehidupan sosial. Okey, untuk slide yang pertama iaitu pendahuluan. Arus rasionalisasi yang cepat melanda dunia Islam abad moden telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Seterusnya, sebahagian para ilmuwan pada masa lalu berpandangan bahawa keberadaan agama secara perlahan akan ditelan oleh perkembangan zaman. Selain itu, perkembangan agama lebih mendasarkan pada keyakinan yang bersifat spekulatif dan tidak ilmiah. Hingga sekarang, agama tetap berkembang di berbagai negara dan justru berperanan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Di samping itu,
Etika dan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Meskipun manusia dilahirkan terpisah dari individu yang lain, namun ia tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan antara satu sama lain. Dan akhir sekali, sebagai makhluk sosial, tentunya manusia selalu hidup bersama dalam interaksi antara satu sama lain. Okey, untuk slide yang seterusnya, iaitu hubungan etika dan agama. Pertama sekali, manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang sudah wujud ribuan abad lamanya menghuni di bumi ini. Etika berasal dari bahasa Yunani, iaitu ethos yang bermaksud adat, kebiasaan atau praktik. K. Bertens mengatakan etika dapat dipakai dalam erti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Agama merupakan suatu kepercayaan yang wujud dalam kalangan manusia. Mahmud Shaltut menyatakan bahawa agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Akhir sekali, kita dapat menyimpulkan bahawa agama adalah kebiasaan atau tingkah laku manusia yang didasarkan pada jalan peraturan atau hukum Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk slide yang seterusnya, iaitu fungsi etika dan agama dalam kehidupan sosial. Pertama sekali, etika adalah perilaku masyarakat tertentu yang berfungsi mengajar dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Agama sebagai sistem kepercayaan, agama sebagai suatu sistem ibadah dan agama juga sebagai sistem kemasyarakatan. Ibarat orang yang tengah kepanasan di tengah padang Sahara, agama berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan serta memiliki ketenteraman hidup. Selain itu, etika mendukung keberadaan agama di mana etika membantu manusia dalam menggunakan akal fikiran yang memecahkan masalah. Berdasarkan kedua fungsi di atas, manusia dapat meningkatkan dan mengembangkan dirinya menjadi manusia yang memiliki peradaban yang tinggi. Untuk slide yang terakhir, iaitu penutup. Hubungan antara etika dan agama sangat berkait rapat. Keduanya terdapat persamaan dasar, iaitu sama-sama menyelidiki dan menentukan antara baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Fungsi etika dan agama dalam kehidupan sosial sangat diperlukan dalam kalangan masyarakat. Akhir kata, dalam agama ada etika dan begitu juga sebaliknya. Agama merupakan salah satu norma dalam etika. Jadi itu saja daripada saya, Muhammad Nabil Imran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Rifan bin Muhammad Roslan dan saya akan menyampaikan penghayatan nilai murni dalam kalangan sekolah menengah masa kini. Kenapa masalah sosial meningkat di kalangan remaja, terutamanya remaja di sekolah menengah? Yang pertama, remaja berasa kesunyian kerana seorang remaja tidak meluahkan perasaannya kepada orang lain, menyebabkan remaja tersebut terpendam perasaan negatif dalam dirinya. Yang kedua, pendedahan kepada sosial media. Remaja tidak berkomunikasi antara orang yang mengenalinya, malah orang yang sekelilingnya. Bukan ibu bapa, tetapi berkomunikasi dengan orang lain di internet. Orang yang tidak mengenalinya. Atau orang yang tersebut tidak mengenali remaja tersebut. Dan yang ketiga, ibu bapa yang bekerja. Ibu bapa yang bekerja tidak meluangkan masa yang cukup bersama anak-anak mereka di rumah. Kerana mereka menghabiskan satu hari di kerja dan mengabaikan anak-anak mereka di rumah. Remaja berasa kesunyian. Bahagian otak remaja yang mengawal emosi masih dalam proses kematangan. Oleh itu, remaja lebih merasakan kesan emosi negatif daripada kesunyian. Sebagai kanak-kanak, kita jarang bersendirian. Oleh itu, remaja tidak berasa selesa bersendirian. Di samping itu, remaja masih belum mempunyai masa yang mencukupi untuk mempelajari kemahiran yang mengatasi untuk menenangi kesunyian. Jadi mereka mungkin mendapati diri mereka bertanya-tanya, mengapa saya berasa kesunyian dari semasa ke semasa? Ini disebabkan ketika kanak-kanak mereka menerima perhatian yang sepenuh dari ibu bapa untuk mengelakkan daripada kecederaan dan minda
seorang kanak-kanak adalah mudah. Kerana jika mereka berasa gembira, sedih ataupun sakit, mereka akan mengekspreskan emosi mereka. Jika kalau sebuah kanak-kanak itu, seorang kanak-kanak itu merasa sedih, sakit, mereka akan terus menangis, menjerit ataupun meraung. Ini menyebabkan ibu bapa mereka menggesakan ke arah anak tersebut dan memberikan perhatian. Proses menjadi pembentukan identiti remaja boleh mewujudkan perasaan kesunyian dan terasing dalam kalangan remaja. Oleh itu, beberapa kesunyian dalam kalangan remaja adalah perkara yang biasa. Pendedahan sosial media kepada remaja. Seseorang remaja boleh terdedah pada kandungan yang tidak sesuai atau menjengkelkan, seperti komen atau imej yang agresif, ganas atau seksual. Ataupun membuatkan naik kandungan yang tidak sesuai, seperti foto atau video diri mereka atau orang yang lain yang memalukan atau provokatif di dalam laman sosial media. Adapun berkongsi maklumat peribadi dengan orang yang tidak dikenali, contohnya imej, tarikh lahir, lokasi atau maklumat. Ketiga-tiga faktor ini boleh menyebabkan seseorang remaja untuk berasa malu. Kerana remaja, terutama remaja muda di sekolah menengah yang sedang mengenali dunia yang luar dan berada di tahap yang kritikal untuk pembangunan karakter. Misalnya, sosial media boleh menjadi tempat pembiakan untuk buli cyber kerana ia membolehkan orang ramai mengganggu dan membuli orang lain tanpa nama. Ini boleh membawa akibat yang serius, termasuk menyebabkan tekanan emosi dan juga membawa kepada kecederaan diri, kemurungan ataupun yang paling teruk, kes bunuh diri. Seterusnya adalah kekurangan privasi. Media sosial boleh mendedahkan remaja kepada kekurangan privasi kerana mereka mungkin tidak sedar yang mereka sedang berkongsi maklumat peribadi atau foto yang boleh diakses kepada khalayak yang ramai. Ini boleh membawa kepada isu seperti kecurian, identiti atau mengintai dalam talian. Remaja tersebut boleh juga tertekan kerana mengenali yang dirinya telah dibocorkan ke dalam internet dan dijadikan topik ataupun diviralkan. Dan yang terakhir, ibu bapa yang bekerja. Ibu bapa yang tidak menetap di bandar meninggalkan kampung halaman dan menjaga anak-anak. Ini menyebabkan remaja kurang mendapat sokongan daripada keluarga mereka sendiri. Memandangkan anak-anak ditinggalkan dengan pengasuh ataupun berseorangan, mereka cenderung mengalami kegelisahan dan sukar untuk menguruskan perubahan mood mereka. Apabila ibu bapa tidak meluangkan lebih masa dengan anak-anak mereka, ia cenderung menjadikan mereka lebih degil dan agresif. Kadang-kadang, apabila kedua-dua ibu bapa sibuk di tempat kerja mereka yang masing-masing dan menghabiskan masa yang sangat sedikit di rumah bersama anak-anak mereka, ikatan anak-anak dengan ibu bapa mereka terjejas. Apabila kanak-kanak membesar, jurang ini mungkin akan semakin melebar. Dan sebagai penutup, kesunyian dalam kalangan remaja adalah masalah yang ketara. Oleh itu, remaja perlu mencari cara untuk berhubung dengan rakan sebaya, keluarga dan dunia di sekeliling mereka. Di samping itu, membina tabiat yang sihat seperti bersenam,
mengurangkan aktiviti dalam talian dan tidur yang cukup, mempunyai kuasa untuk menangkis kesepian remaja. Fakta yang sangat diketahui bahawa ibu bapa biasanya pulang ke rumah dalam keadaan letih dan kurang bersemangat dan tenaga untuk meluangkan masa bersama anak di mereka di rumah adalah sangat penting bagi ibu bapa yang keluar bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga menghabiskan masa kualiti bersama anak-anak mereka. Penting untuk remaja menggunakan media sosial dengan cara yang bertanggungjawab dan seimbang bagi ibu bapa untuk memantau penggunaan mereka dan memastikan bahawa mereka menyedari potensi kelemahan kepada remaja di sekolah menengah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kalimus bin Abdul Halil. Saya akan membentangkan tentang jenayah cyberbuli yang menyumbang dalam tingkatan gejala sosial dalam masyarakat. Zaman yang bertukar ganti membeliakkan kehidupan dan kepentingan seseorang remaja dilihat tidak lebih daripada seorang kanak-kanak yang sedang membesar dan masih lagi kecil untuk mengerti apa-apa pun yang berkaitan dengan pentadbiran sesebuah negara. Remaja kini sering sahaja digambarkan sebagai golongan yang mudah terpengaruh dan sentiasa inginkan kebebasan mengikut perasaan mereka sendiri. Mereka berasakan bahawa mereka sudah bijak untuk menilai baik buruk sesuatu perkara itu tanpa sebarang campur tangan daripada pihak ibu bapa, wak imah sesiapa pun. Seterusnya, golongan filem atau lagu dari artis luar negara yang berunsur ganas, lucah dan bertentangan dengan moral turut berluasa dan meninggalkan kesan negatif kepada para remaja dan seterusnya boleh membawa kepada masalah keruntuhan akhlak. Remaja juga mudah terpengaruh dengan budaya artis barat menerusi paparan dalam blog, berita, hiburan dan sebagainya. Begitu juga dengan bahan-bahan subversif, termasuklah tulisan yang bersifat menentang agama. Ini sangat berbahaya kepada masyarakat. Setakat ini tidak ada negara yang dapat menghalang kemasukan bahan-bahan ini termasuk Malaysia. Seterusnya, melalui bahan-bahan yang diperolehi dari internet, siaran-siaran radio, TV dan tayangan video, para remaja terdedah pada gejala yang tidak sihat seperti unsur-unsur ganas dan luar, budaya barat, budaya dadah, tahyul dan seks bebas. Dengan wujudnya suasana sekeliling yang semakin rosak dan iman yang tipis, para remaja mudah terdorong untuk mencuba aksi-aksi ganas dan adegan-adegan yang berahi yang telah mereka tonton. Akibatnya, mereka mudah terjerumus dengan perhubungan seks bebas, pelacuran dan sebagainya. Terima kasih kepada Kainis kerana memberi ucapan sebentar tadi. Saya Amir Hakimi bin Muhammad Yusof ingin berbincangkan kesan cyberbuli di Malaysia. Kesan cyberbuli di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga. Okey, kesan kepada diri sendiri yang pertama ialah masa akan berasa tertekan. Hal ini disebabkan oleh perbuatan buli yang dilakukan oleh pembuli cyber. Masa akan sentiasa teringat-ingat akan kejadian buli cyber tersebut. Hal ini akan menyebabkan masa berasa tertekan dan merasa resah. Lama-kelamaan, masa akan mengambil kemurungan. Oleh itu, masa akan mengasingkan diri dengan orang ramai dan lebih suka menyendiri. Kejadian buli cyber ini juga akan menyebabkan masa hilang keyakinan diri dan akan berasa takut untuk berhadapan dengan orang lain. Laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang menerima sebanyak 6,598 aduan awam berhubung kekerasan dalam talian daripada 2020 sehingga 2021. Ini tidak termasuk ribuan kes lain yang tidak sampai ke pengetahuan pihak berkuasa. Kesan kedua cyberbuli ialah ia akan mewujudkan unsur kebencian. Buli cyber ini akan menyebabkan mangsa menanam unsur kebencian kepada si pembuli cyber. Mangsa akan berdendam dengan si pembuli cyber dan akan berkemungkinan akan membalasnya kembali. Terdapat juga berkemungkinan bahawa mangsa buli cyber ini akan mencari si pembuli dan akan membunuhnya. Ini kerana sifat dendam yang mendalam yang telah tertanam dalam diri mangsa.
Selain itu, hubungan antara pengganggu dan mangsa di media sosial akan menjadi renggang dan semakin jauh. Kesan cyberbullying yang ketiga ialah mangsa akan membunuh diri. Mangsa yang dibuli di alam maya ini biasanya akan menghadapi tekanan mental yang sangat kritikal. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak dapat berfikir dengan waras sehingga melakukan tindakan membunuh diri. Mangsa merasa ingin menamatkan sahaja hidupnya daripada terus menanggung malu. Kebiasaannya, aib masa lalu si mangsa ini akan disebarkan oleh pembuli cyber di media sosial yang akan menyebabkan si mangsa berasa terlalu terhina hingga membunuh diri. Misalnya, si mangsa pernah menjadi mangsa rogol pada masa lalu dan si pembuli cyber ini pula akan menyebarkan aib tersebut kepada umum. Selain itu, gambar-gambar bogus si mangsa pada masa lalu yang disebarkan oleh pembuli cyber di media sosial juga menyebabkan si mangsa membunuh diri. Kesan cyberbullying yang boleh terjadi kepada keluarga ialah keluarga akan menjadi berasa tidak berguna. Kerana buli adalah pilihan yang dibuat oleh si pembuli, sangat sedikit yang boleh dilakukan oleh bapa dan ahli keluarga yang lain untuk mengawal keadaan tersebut. Walaupun mereka boleh melaporkan kes buli tersebut dan menyokong si mangsa, tetapi mereka tidak boleh untuk menghentikannya. Namun, mereka merasakan bahawa mereka sepatutnya boleh menghentikannya. Dan apabila mereka tidak boleh, mereka sering berasa lemah dan tidak berdaya kerana tidak dapat menghentikan kes tersebut. Kesan kedua yang boleh terjadi kepada ahli keluarga ialah keluarga tersebut akan menjadi terlalu melindungi si mangsa, iaitu erti kata lain ialah overprotective. Apabila kanak-kanak dibuli dengan teruk, serta tengah ibu-bapa tidak boleh berhenti memikirkan situasi tersebut. Ia memakan setiap pemikiran mereka. Dan apabila mereka menjadi terlalu takut akan keselamatan anak mereka yang sering dibuli oleh persekitaran, mereka akan menghadkan gaya hidup si mangsa. Gaya keibu bapaan yang terlalu menyokong ini akan meningkatkan kebimbangan kepada semua orang yang terlibat. Daripada taksub kepada perkara yang mereka tidak boleh kawal, ahli keluarga harus fokus untuk memperkasakan anak yang dibuli. Kesimpulannya, tak ada jalan singkat bagi menangani masalah jenayah dan masalah sosial di kalangan remaja, melainkan memerlukan pembabituan semua pihak seperti keluarga, ahli masyarakat, pihak sekolah, pihak berkuasa dan badan-badan kerajaan serta badan bukan kerajaan. Pendekatan psikologi dan pelaksanaan undang-undang juga membantu dalam menangani permasalahan ini di samping program dan aktiviti yang telah dilaksanakan seperti mengadakan program Bina Insan, Remaja Sihat Tanpa AIDS dan juga penubuhan kelab pencegahan jenayah di sekolah di seluruh negara. Walaupun program dan tindakan yang diambil, sokongan dan tanggungjawab bersama di kalangan ahli masyarakat amat perlu bagi menangani masalah ini.